yang mencita-citakan perubahan negara. Kerana kita yakin dan percaya undang-undang dilakukan untuk kita ikuti. Dan hari ini jelas organisasi yang dibuat itu, mereka yang mengubah undang-undang itu, majoritinya dikuasai oleh Barisan Nasional yang dipayungi oleh UMNO Barisan Nasional sekarang, ternyata merupakan organisasi haram. Kepada sahabat-sahabat UMNO Barisan Nasional, jangan terlalu marah. Saya dapat banyak juga mesej orang UMNO marah kerana kita cuba untuk mengharamkan UMNO, kononnya menjadi kuda tunggangan di AP. Ia tidak ada kena-mengena. Itu urusan parti politik. Kamu boleh haramkan di AP. Saya rasa Liki Siang pun telah menyatakan sikap dengan jelas. Haramkan di AP, biarkan Isytihar bergerak atas nama PAS. Itu tak ada masalah. Cuma kita pelik nanti, kalau haramkan UMNO, kita nak tanya Najib nak bergerak atas nama MCA atau MIC. Ya. Jadi tak apalah. Saya bagi ruang kepada Datuk. Cikgu, ada nak tambah? Ada nak tambah? Tak ada. Okey. Saya bagi peluang kepada sesiapa sahaja ingin membangkitkan persoalan ataupun ingin menambah pandangan ini untuk dijadikan pandangan yang lebih lengkap. Jadi saya persilakan, termasuk teman-teman wartawan. Ya, sila Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ada satu ketakutan. Apabila kita haramkan UMNO atau BM, nanti dia declare darurat, dia adakan kerajaan darurat. Bagaimana? Terima kasih. Dia begini persoalan. Kerajaan UMNO Barisan Nasional pun sudah hampir habis tempoh 28 April ini. Dan di Negeri Sembilan pun dia dah lepas daripada tempohnya. Bagi saya mudah. Semua benda kita masih yakin dan percaya bahawa negara ini diketuai oleh sekelompok raja-raja Melayu yang punya dignity, punya integriti yang jauh lebih mementingkan kepentingan rakyat. Saya merasakan bahawa apapun keputusannya nanti, ia seharusnya dikembalikan semula kepada rakyat untuk dilakukan pilihan raya. Dan saya merasakan bahawa walaupun UMNO Barisan Nasional itu diharamkan, rakyat tidak punya masalah. Sebab bagi kami kempen ini cuma kempen kesedaran dan kita ada strategi undang-undang dan sebagainya. Dan ia sebagai pelengkap ke arah perubahan negara yang cukup dekat dengan kita. Kita mempertimbangkan risiko tersebut. Kita akan panjangkan perbincangannya, tapi saya percaya dan yakin hujungnya yang Dulia Mahmuda Seri Paduka Baginda seluruh raja-raja Melayu lebih bijaksana dan akan memulakan semula ke arah rakyat untuk melakukan pemilihan dengan lebih bijak. Terima kasih pandangan Datuk. Secara teknikal undang-undangnya, UMNO yang ditubuhkan pada tahun 1946 telah terbatal dan mati. Full stop. Tidak ada pertikaian langsung. Ibu pejabat UMNO, pejabat Susah-Agung UMNO, pergilah, lawatilah pejabat sijil pendaftaran mereka. Sesungguhnya sijil itu bertarikh lahirnya pada tahun 1988. Usaha kita ialah sekarang ini, kita nak mengharamkan ini bukan kerana dia UMNO, kena faham. Tetapi oleh kerana kita rakyat Malaysia tidak mahu ada mana-mana organisasi yang ingin mentadbir negara. Kalau dia nak buat kelab kereta kancil, tak apa, kami tak ada masalah. Dan ahlinya setuju, buatlah. Dia nak daftar atau dia tak nak daftar, itu ikutlah selera mereka. Kalau mereka nak buat kelab naik basikal jalan-jalan petang-petang hari Ahad, pukul 5, itu tak apa juga. Buatlah. Tetapi ia organisasi yang ingin mentadbir negara, organisasi yang seharusnya memperakui kedaulatan undang-undang itu. Jadi sekarang ini jelas bahawa undang-undang itu tidak dihormati. Kita juga banyak NGO yang bergerak bebas, kumpul ahli, kempen dan sebagainya, juga tidak berdaftar. Tapi kami tak mentadbir negara.
Kami tak menguruskan sistem perundangan sampai peringkat yang tertinggi. Kami cuma kempen kesedaran berdasarkan satu dua isu. Tetapi persoalannya saudara, hari ini kalau organisasi itu sendiri tidak boleh, yang mentadbir negara yang berada di atas tidak boleh menghormati lunas undang-undang dan kedaulatan undang-undang yang menjadi paksi kepada rukun negara, bagaimana dengan nasib negara itu? Dan inilah punca masalah dalam negara kita pada hari ini. Lagi ada sebarang tambahan atau soalan? Ya, Pak Sabi. Hari ini kita memulakan kempen untuk harapkan UMNO. Jadi saya nak tahu adakah ini melibatkan Barisan Nasional? Kerana apabila UMNO itu diharapkan, UMNO menjadi pengurusi kepada Barisan Nasional dan mengendalikan semua mesyuarat Barisan Nasional. Adakah pada pandangan pada agama kita, Barisan Nasional juga haram? Satu. Yang keduanya, saya nak menambah sedikit apa yang Cikgu Pat kata berhubung dengan keharaman UMNO. Sebenarnya 10 hari sebelum UMNO diharamkan dalam tahun 88, saya terserempak dengan Tun Abdullah Badawi di ground floor Bank Islam Kuala Lumpur, dan dia membawa saya naik ke tingkat 20 lebih di bangunan itu. Jadi dia suruh semua orang-orang dia keluar. Saya berjumpa 4 mata dengan Tun Abdullah Badawi yang pada masa itu dia sudah dipecat daripada Menteri Pertahanan. Saya memaklumkan kepada dia bahawa Dr. Mahathir sedang bersiap sedia untuk membentuk suatu parti baru kerana dalam keputusan mahkamah yang akan diumumkan beberapa hari selepas itu bahawa UMNO akan diharamkan, dan ada tanda-tanda bahawa Dr. Mahathir mahu UMNO itu diharamkan. Jadi bagi orang yang menentang tim A, UMNO yang menentang tim A mana tim B, tidak akan dibenarkan untuk menyertai UMNO yang nak ditubuhkan oleh Dr. Mahathir itu. Jadi, Dola Bandu tanya saya, adakah menurut itu betul? Saya kata, ini saya nak bagi tahu awak, ini adalah maklumat dia. Ya. Jadi, kalau nak percaya, percayalah. Terbukti bahawa 10 hari lepas itu, UMNO diharamkan. Itu saja yang saya nak sampaikan. Terima kasih kepada tokoh wartawan kita, Pak Safi, yang saya rasa gelar dia ni merupakan buku sejarah bergerak hebat rujukan kita. Melengkapkan bahawa bagaimana UMNO itu menguasai dan mencampuri urusan mahkamah. 10 hari sebelum keputusan, saudara, dia boleh tahu keputusan tersebut apa dia. Jadi kerana itu saya menyebut dan saya mengulang bahawa semua ini terjadi apabila mereka memikirkan mereka mengatasi undang-undang. Mereka boleh campur urusan Raja-Raja Melayu, tarik kuasa. Mereka boleh campur urusan mahkamah dengan penetrate mahkamah. Mereka boleh, kan itu sampai sekarang, kan itu politik keganasan. Sebab mereka fikir mereka atas undang-undang. Mereka fikir, oh polis tak boleh bertindak. Oh tak apa, kita UMNO. Kita biasa dengar benda itu sebelum ini. Tak apa, kita UMNO. Oh tak apa, kita yang berkuasa. Kenapa? Kerana budaya dan tradisi ini dimulakan kerana mereka bergerak dalam satu organisasi yang haram. Cuma dalam bab Barisan Nasional, kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi benda ini. Tetapi kita bukan tak biasa, Pak Zaki. Presiden MCA pun pernah menjadi pemangku Perdana Menteri Malaysia dan pemangku pengurusi Barisan Nasional. Itu kita kena ingat betul-betul peristiwa tersebut. Jadi tak apalah, itu urusan mereka. Kerana kita mengajak rakyat Malaysia, khususnya kelompok muda, isu ini bukan sahaja berpaksikan kepada isu politik kepartian semata-mata. Kita bukan mengharamkan UMNO untuk memenangkan A, mengharamkan UMNO untuk memenangkan B.
tetapi mengharamkan UMNO untuk menyelamatkan negara daripada ditadbir oleh sebuah organisasi haram. Okey, ada sebarang tambahan lagi ataupun dia